Kemalangan ini cukup mengerikan. Mereka bukan sahaja dilanggar daripada belakang, malah tercampak dan dirempuh dengan sebuah lori. Apa sebenarnya telah terjadi? Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Ini pula nahas maut akibat pemandu positif dadah di Segamat Johor semalam. Keluarga pilu hilang sekelip mata 3 insan tersayang. Paling sedih nahas berlaku hanya 200 meter dari rumah mangsa. Pada 2 April 2026 sekitar jam 3.45 hingga 4 petang, satu nahas jalan raya yang amat tragis berlaku di kilometer 210 hingga 212 Jalan Johor Bahru Seremban berhampiran simpang Taman Golden Hills, Gemas Baharu Segamat Johor, melibatkan sebuah trailer, sebuah van dan sebuah lori kargo dalam satu pelanggaran berantai yang mengorbankan nyawa. Kejadian itu berlaku ketika keadaan lalu lintas di kawasan berkenaan dilaporkan sederhana sibuk dengan keadaan bergerak dalam keadaan terkawal sebelum insiden mengejutkan itu berlaku secara tiba-tiba. Kejadian ini bermula dengan siasatan awal mendapati sebuah trailer yang dipandu seorang lelaki tempatan dikenali Muhammad Syafiq Saleh berusia 29 tahun datang dari arah belakang gagal mengawal kenderaan lalu merempuh sebuah van yang dinaiki 5 sekeluarga. Impak pelanggaran tersebut menyebabkan van berkenaan hilang kawalan sebelum terbabas dan seterusnya melanggar sebuah lagi lori di laluan bertentangan. Ketika kejadian berlaku, van tersebut dinaiki oleh 5 ahli keluarga yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Taman Golden Hill selepas menziarahi saudara mara di Batu Anam, Johor. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa hanya beberapa minit sebelum tiba ke rumah bertukar menjadi tragedi menyayat hati apabila kemalangan berlaku kira-kira 200 meter sahaja dari kediaman mereka. Akibat pelanggaran kuat tersebut, 3 daripada 5 mangsa yang berada di dalam van disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah yang dialami. Mangsa yang terkorban terdiri daripada seorang lelaki warga emas berusia lingkungan 75 tahun dikenali S. Palamiandi yang memandu van tersebut serta 2 penumpang lain termasuk pasangan suami isteri iaitu K. Krishnan berusia 71 tahun dan S. Sevendat 65 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan yang tiba di lokasi tidak lama selepas menerima panggilan kecemasan. Mayat mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat bagi tujuan siasatan lanjut. 2 lagi mangsa yang merupakan ahli keluarga kepada si mati dilaporkan mengalami kecederaan parah dan segera dikejarkan ke hospital Segamat untuk mendapatkan rawatan kecemasan. P. Hari Haram 22 tahun dan P. Sugoya 18 tahun yang merupakan cucu kepada pasangan suami isteri tersebut dan salah seorang mangsa dilaporkan mengalami kecederaan serius termasuk patah kaki, manakala seorang lagi berada dalam keadaan kritikal akibat kecederaan pada bahagian kepala. Kedua-dua mangsa ditempatkan di bawah pemantauan rapi pasukan perubatan bagi memastikan keadaan mereka stabil. Seorang pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan maut membabitkan 3 sekeluarga di kilometer 212 Jalan Johor Bahru Seremban Khamis lalu akan dihadapkan di Mahkamah Magistrate Segamat pada Selasa. Lelaki berusia 29 tahun yang disahkan positif dadah jenis metafetamin itu akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sejurus selepas kemalangan, pihak polis menahan pemandu trailer di lokasi kejadian bagi membantu siasatan lanjut. Suspek kemudian dibawa untuk menjalani ujian saringan air kencing sebagai sebahagian daripada prosedur standard dalam kes kemalangan maut. Hasil ujian tersebut mengejutkan apabila mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Penemuan ini serta-merta mengubah arah siasatan kes daripada kemalangan biasa kepada kes yang lebih serius melibatkan pengaruh dadah. Ketua Polis Daerah Segamat Superintendent Muhammad Jumazan Zahir Cik Ismail mengesahkan bahawa suspek dipercayai berada di bawah pengaruh dadah ketika memandu trailer tersebut sehingga menyebabkan kemalangan maut berlaku. Suspek yang ditahan pada hari kejadian kemudian dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut dan kes ini kemudiannya diklasifikasikan semula berdasarkan penemuan tersebut.
Pada peringkat awal, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang melibatkan pemanduan secara melulu sehingga menyebabkan kematian. Namun, selepas keputusan ujian dadah diperoleh, siasatan ditukar kepada Seksyen 44-1-A Akta sama yang melibatkan pemanduan di bawah pengaruh dadah atau alkohol sehingga menyebabkan kematian. Tak cukup dengan itu, suspek turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memasukkan dadah ke dalam badan. Perubahan ini menunjukkan keseriusan kesalahan yang dilakukan oleh suspek. Pada keesokan harinya, pihak polis membawa suspek ke Mahkamah Majestik Segamat untuk mendapatkan perintah reman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Magistrate Amalina Johar membenarkan permohonan tersebut dan mengeluarkan perintah reman selama 4 hari bermula hari tersebut hingga Isnin. Tempoh reman ini digunakan oleh pihak polis untuk melengkapkan siasatan termasuk mendapatkan laporan forensik dan keterangan saksi. Langkah ini penting bagi memastikan kes dibawa ke mahkamah dengan bukti yang mencukupi. Dalam tempoh siasatan, pihak polis turut mengumpul pelbagai bukti termasuk laporan teknikal kenderaan, rakaman lokasi kejadian serta keterangan daripada saksi yang berada di tempat kejadian. Tapi tak dapat. Sebab dari belakang kena langgar, lepas depan pun kena langgar. So sekarang 3 orang dah meninggal. Adik kita orang still dalam critical 90%. Tak ada harap 10% sahaja. Sekarang kita doakan untuk kesembuhan dia. Sementara itu, identiti mangsa yang terkorban mula dikenal pasti yang mana ketiga-tiga mangsa merupakan ahli keluarga terdekat yang berada dalam satu kenderaan ketika kejadian berlaku. Kehilangan 3 individu dalam satu insiden serentak memberikan kesan emosi yang sangat mendalam kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Menurut cucu mangsa Arsuganti 26 tahun, kejadian itu sangat mengejutkan kerana ia berlaku hanya beberapa ratus meter dari rumah mereka. Dia menyatakan bahawa keluarganya hanya tinggal beberapa minit sahaja untuk tiba di rumah sebelum tragedi itu berlaku. Mayat kesemua mangsa dibawa pulang ke kediaman masing-masing untuk penghormatan terakhir oleh ahli keluarga dan kenalan. Suasana pilu menyelubungi kediaman apabila sanak saudara dan rakan-rakan hadir memberi penghormatan terakhir kepada mangsa. Mayat pasangan suami isteri Kemia Krishnan dan S. Vendai kemudiannya dibawa ke pusat pembakaran di Bahau, Negeri Sembilan. Manakala mayat seorang lagi mangsa S. Palamiandi dibawa ke Palung untuk urusan pengebumian mengikut kepercayaan keluarga. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD diarah menjalankan audit serta siasatan segera terhadap syarikat pengendali trailer yang mengakibatkan naas hingga meranggut 3 nyawa di Segamat baru-baru ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata tindakan tegas perlu diambil termasuk memastikan syarikat terbabit dipertanggungjawabkan atas kegagalan memantau disiplin pemandu mereka yang turut didapati positif dadah metamfetamin. Selepas siasatan awal selesai, pihak pendakwaan mengambil langkah lebih tegas dengan mendakwa suspek di mahkamah. Tertuduh dihadap ke Mahkamah Majestik Segamat atas 3 pertuduhan membunuh. Pertuduhan ini dibuat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati atau penjara panjang jika sabit kesalahan. Ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Majestik Amalina Johar, tertuduh hanya mengangguk faham tanpa sebarang pengakuan direkodkan. Ini kerana kes tersebut berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi yang akan mendengar perbicaraan penuh. Mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh memandangkan kesalahan yang dihadapinya adalah berat. Lagi dan lagi kes serupa berlaku. Tak kira bangsa, salah tetap salah. Betullah orang kata dadah ini bukan sahaja menjahanamkan diri, tapi memudaratkan masyarakat. Apa kebanggang bawa trailer dalam pengaruh dadah? Kau ingat yang langgar tu anak ayam ke? Tu nyawa manusia. Kalau tak sayang nyawa tu kau punya pasal. Tapi jangan mudaratkan nyawa orang lain. Salam takziah buat ahli keluarga. Sekian, terima kasih.